bulan Ramadan ni. Kita sama-samalah insya-Allah. Khatam betul-betul dalam masa 2 hari ni. Masuk bulan Ramadan kita dah bersedia dah. Dengan jadi macam ke tahun-tahun lepas. Ada pengalaman ustaz. Lepas daripada masuknya hari pertama Ramadan tu, sahabat kita balik daripada kerja. Lepas pada balik kerja tu, tak teringat puasa gini. Dia pergi ke dapur, makan 2 pinggan dah nasi. Makan kenyang. Isteri mari, bang, puasa gini. Dia kata. Terkejut dia. Allah, puasa macam mana? Dah habis 2 pinggan. Dia kata, alang-alang makan, baik minum, ya minum. Lepas pada minum, baru telefon kat kita. Tanya, Ustaz, saya ni Ustaz, lepas pada balik kerja tadi, kita telefon petang. Makan 2 pinggan nasi, lepas pada 2 pinggan tu, alang-alang makan Ustaz, baik minum sekali. Dia kata. Kita pun jawab lah dah. Yang makan tu kita tak teringat. Kita tak teringat, bukan sengaja, tak sengaja. Dah Allah Ta'ala bagi rezeki kat kita. Hak batalnya, hak tu. Hak yang sengaja minum tu. Alang-alang makan, yang minum tu. Minum tu. Dah, rezeki lah. Kalau kita tak teringat, terlupa rezeki. Tapi kalau buat-buat, alang-alang makan, minum, dia minum. Minum sekali. Minum tu batal tu. Dah, sebab tak ada ilmu sebelum tu, tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Gitu juga ada di kalangan kita ni pelik kat soalan ni, tapi ada berlaku. Dah, air liu kita Ustaz, boleh tak kita kumpul-kumpul, lepas tu kita telan. Bulan Ramadan, siang hari. Pelik. Dah, pelik soalan-soalan. Korek telinga, korek hidung, korek telinga Ustaz, boleh tak? Dah, macam-macam. Dah, jadi kita ambil masa dan ruang ni supaya kita masing-masing ambil buku, kita bacalah, kita dalamilah. Tak rugi sahabat-sahabat sekalian. Sebab ibadah. Kita nak buat sesempurna mungkin tahun ni buat ibadah puasa kita. Insya-Allah. Jadi kita kena pastikan persediaan dari segi akal kita tu dengan ilmu dan kefahaman belum masuk bulan Ramadan. Cuba insya-Allah Tuan Syukri boleh. Dah, ni ada di kalangan kita ni dah ambil remeh kalau sahur, waktu sahur kena bangun sahabat-sahabat sekalian. Bangun besarnya kelebihan fadilat. Waktu sahur tu. Makbul doa waktu tersebut. Saat waktu ketika yang sangat hebat. Allah Ta'ala buka seluahnya. Allah Ta'ala nak mendengar rintihan doa daripada hamba-hamba dia. Kita pun bangun waktu sahur. InsyaAllah. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada akliyah, kita kena buat persiapan, persediaan dari segi jasadiah, jasad kita. Rupa-rupanya jasad kita pun kena bersedia untuk berpuasa. Jasad kita ni. Tak boleh masuk keadaan berpuasa nanti, keadaan hari pertama letih dah. Pening kepala. Berat tubuh badan ni daripada waktu subuh lagi. Pas subuh tu landing dah tidur. Bangun-bangun zuhur. Pas zuhur tu tidur pula. Pas pada zuhur tidur. Bangun asar. Pas pada tu tidur pula. Bangun-bangun buka puasa. Jangan. Rugi sahabat-sahabat sekalian. Badan jasad kita kena kuat semangat. Ustaz buat apa kat ni masa ni Ustaz? Kita main bola. Dengan anak-anak ramai. 4 orang ni. Boleh bola 2 butir. Main. Uang rumah Hanan ni, uang tamu dia besar. Kalau main bola, 5 orang sebelah ni boleh. Jadi kita ada ruang masa sikit. Kalau dak petang, pagi lepas daripada subuh tu, nyepak bola. InsyaAllah lah, mudah-mudahan. Mudah usaha kita. Biar peluh sikit tubuh kita ni. Beza sahabat-sahabat sekalian. Kalau lepas daripada subuh kita pun makan sekenyang dah sahur. Tu lena, Allah. Pukul 10 baru bangun. Allah, badan kita lemah sungguh waktu tu. Zuhur pula lepas pada bangun waktu zuhur tu, Allah kita rasa nak buat apa semua, tak boleh nak fokus ibadah kita mungkin. Jadi kita kena pastikan tubuh badan kita sihat. Sihat sahabat-sahabat sekalian. Kalau tak sihat hari ni kena berubat dah. Kena berubat dah macam mana. Jadi masing-masing kena jaga. Jasad kita kena jaga semua. Penting kepada kita untuk masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang kita tahu berlakunya perang Badar Al-Kubra. Bulan Ramadan. Hari kedua puasa sahabat-sahabat sekalian. Cuba tengok sejarah.
Hari kedua puasa, Nabi SAW ada dapat perintah dah daripada Allah Ta'ala. Turun ke medan Badar. Nah, bayangkan dalam keadaan berpuasa waktu ketika itu, keadaan sahabat-sahabat ni macam mana? Memang hebat. Fizikal dia kuat. Nah, hebat sungguh. Jadi kita kena pastikan tubuh badan kita ni sihat, bertenaga. Siangnya kita berpuasa, beribadah. Dan masa yang sama kita berjihad, menentang hawa nafsu kita, jaga anggota tubuh badan kita, jaga hati kita daripada maksiat. Dan malamnya kita nak bertahajud, malamnya kita nak munajat dengan Allah. Sebagaimana kata hukam. Siangnya fursam fin nahar. Jiwa pejuang ni. Siangnya seumpama kuda perang yang tangkas berjuang. Waktu malamnya, maksudnya waktu malam seumpama ruhba fil lail. Seorang rahib, seorang yang kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pastikan macam tu, insya-Allah kita boleh, kita tak berjuang lagi, kita tak dengan mata pedang lagi, kita ni tak naik kuda lagi, tapi pastikan siang hari kita dalam keadaan kita jaga sungguh hak Allah Subhanahu Wa Taala. Masa yang sama malam kita niat untuk tahajud dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita kena jaga jasad kita. Jaga jasad. Tidur kena jaga. Waktu tidur, pada subuh jangan tidur. Daripada waktu asar jangan tidur. Ini tak diajar oleh Nabi SAW. Waktu yang sangat baik untuk kita tidur, selain daripada waktu malam, iaitu waktu sebelum masuknya waktu zuhur. Ambil masa sahabat-sahabat sekalian. Sekejap je. Setengah jam, 45 minit. Sampai 2 jam, 3 jam tu, tak boleh lah. Ambil masa. Waktu ketika yang sangat baik untuk kita rehatkan tubuh badan kita. Malam-malam kalau tak macam kita sebelum ni, kita ada musyawarah, ada usrah dah balik pukul 1, pukul 2. Malam-malam pada tarawih nanti di rumah masing-masing. Lepas tu ada, kalau ada moreh-moreh makan sekejap, pukul 10, 10.30, pukul 11 tu boleh rehat. Sekalian. Rehat tubuh badan. Kata Nabi SAW 3 kali waktu malam dah. Malam nak buat apa sahabat-sahabat sekalian? Yang pertama adalah ibadah. Untuk ibadah kepada Allah. Malam tu apa lagi? Yang kedua istirahat. Rehat dengan Allah Ta'ala. Rehat untuk tubuh badan kita. Rehat tubuh. Tunaikan hak tubuh kita untuk rehat, istirahat. Rehat betul-betul. Jadi kena pastikan macam tu. Kalau tidur, jangan tidur keadaan sakit kepala, keadaan tidak berlapik. Biar selesa. Biar keadaan kita tidur tu dalam keadaan kualiti tidur kita. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu Wei pun ada tu. KB. Sihat cikgu Wei ni. Allahu Akbar. Sahabat yang dirahmati Allah Taala. Yang kedua, yang ketiga, persediaan dan persiapan kita dari segi ruhiyah, roh dalaman kita. Dalaman ni kena persiapkan sahabat-sahabat sekalian. Sebab kita nak masuk bulan Ramadan ini dalam keadaan kita bersih jiwa kita. Mudah nak buat ibadah, ringan untuk bangun malam. Jadi persiapan daripada awal lagi ni. Awal ni roh kita dengan amalan soleh. Amalan soleh. Lalu bulan Rejab, bulan Syaban ni kita dah sebenarnya dah latih dah. Kita boleh berpuasa sahabat sekalian. Ahlan, Ustaz Fairuz. Masya Allah. Allahu Akbar. Ustaz Fairuz. Murabianan duduk Mesir dulu. Allahu Akbar. Baik. Jadi kita bersedia dah. Roh kita ni dengan amalan soleh tu sahabat-sahabat sekalian. Dah biasa dah. Dah biasa. Kalau waktu malam pukul 4, pukul 5 dah kejut dah untuk tahajud dengan Allah Ta'ala. Kena bangun sahabat-sahabat sekalian kita ni. Terutama orang-orang muda. Ni kat pukul 5, 5.30, pukul 6 baru bangun. Pukul 7, pukul 8. Baru ni ada dengar seorang sahabat kita. Orang jemaah orang kuat kita, orang PAS. Buat orang PAS. Tengah-tengah kuliah tu, pada kuliah malam tu, isteri dia. WhatsApp panjang dia kata, Ustaz, jangan duduk di tiang je dengar kuliah Ustaz tu. Dia tu dalam keadaan waktu ketika mana tak bekerja, bangun pukul 10 pagi dia kata. Dia bukan subuh gajah lagi, subuh biawak dia kata. Terkejut aku.
Orang kita kuliah duduk depan, kita buat lawak seronok, suka sangat dia. Dah. Minta sangat-sangat ustaz, yang duduk depan ustaz tu adalah suami saya dia. Suami saya. Tegurlah ustaz. Kalau hari Sabtu, hari Had tak bekerja ustaz, dia bangun Allah pukul berapa subuh. Kata masya-Allah. Jadi mudah-mudahan lah insya-Allah kita persiapkan diri kita ni masa yang ada masuk bulan Ramadan dalam keadaan bersih jiwa kita. Bangun tahajud dengan Allah Taala. Ambil ruang dan peluang waktu ketika kita tak disibukkan lagi dengan perkara lain ni, sahabat-sahabat sekalian, buat jadual waktu malam lepas pada pukul 11, pukul 12 boleh tidur dah, pukul 3, 4 bangun sahabat-sahabat sekalian. Bangun. Doa ni astajib lakum. Allah Taala nak dengar doa daripada kita. Allah Taala nak dengar, nak mohon, nak apa yang kita nak. Dah berwuduk sempurnakan betul wuduk tersebut, sempurnakan wuduk. Pas sempurna wuduk tu dalam keadaan rendah diri kepada Allah Taala, sujud dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Panjangkan sujud kita waktu malam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Taala sekalian, masa yang sama kita kena ada masa dan ruang tu untuk kita taubat dengan Allah. Taubat dengan Allah Taala. Agak-agaklah sahabat-sahabat sekalian, bulan Rejab, bulan Syaban ni sebelum masuk Ramadan ni, ada tak masa dan ruang kita nitih air mata kita kerana Allah, kerana akan dosa-dosa kita yang lalu. Cuba kita fikir. Ada ke tak? Kalau tak balik kapur ni nangis, tu biasa. Ataupun kerana terpisah dengan isteri anak-anak ni kita bekerja. Tu biasa juga. Hak luar biasa ni apabila masa dan ruang yang ada sebelum Ramadan ni, kita ada masa untuk mengenangkan dosa-dosa kita sehingga kan kita boleh nitih dengan air mata kita sahabat-sahabat sekalian. Allah. Cubalah buat sahabat-sahabat sekalian dah. Kita tanya pada diri kita lah. Berapa kali dah kita menitih air mata kita ni semata-mata kerana mengenangkan dosa yang kita buat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kalau sahabat-sahabat ikhlas sungguh dalam keadaan mereka tidur, waktu pagi tersebut kita bangun sujud kepada Allah dengan taubat, dengan solat taubat, dan kita ngangkat tangan mohon kepada Allah sungguh-sungguh. Waktu ketika itu kita dalam keadaan tak sedar air mata kita mengalir sahabat-sahabat. Air mata tu air mata yang sangat mahal nilaian dia. Nilainya boleh memadamkan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Kita cuba sahabat-sahabat sekalian. Cuba kita ada masa untuk taubat. Selain daripada itu, amalan ruh kita ni belum masuk Ramadan lagi kena ada masa dengan Al-Quran. Quran jangan tinggal sahabat-sahabat sekalian. Kena baca Quran ni. Hak yang ada pada Quran ni ada 5 dah. Dan saya ulang je ni. Sahabat-sahabat tahu dah. Yang pertama, Quran ini adalah untuk kita belajar. Quran ni kena belajar sahabat-sahabat sekalian. Belajar Quran. Belajar. Ambillah masa ruang ini online dengan siapa-siapa. Nak belajar kita mula daripada surah Fatihah. Permulaan ataupun akhir di penghujung surah. InsyaAllah boleh kita dalami. Belajar Quran ni, belajar. Yang kedua, Quran ini adalah untuk kita baca sahabat-sahabat. Baca Quran ni. Quran ni untuk baca. Allahu Akbar. Jangan tinggal Quran sahabat-sahabat. Ulama sebut kalulah sehari itu kita tak boleh nak baca 10 ayat daripada Quran. 10 ayat daripada Quran. Kita ni tergolong dalam golongan orang yang lalai. Orang yang lalai. 10 ayat. Allahu Akbar. Jadi ada masalah Quran. Ada orang tanya ustaz, kata ustaz hari ni disibukkan dengan handphone. Handphone duduk tangan ni. Tapi kita balas balik, memang handphone ada tangan, tapi jangan lupa kita ada 2 tangan. Tangan utama, mungkin tangan kanan kita, tangan kiri ni selalu pegang handphone. Masa yang sama, akrab kita, rapat kita dengan Quran juga. Dengan Quran. Quran. Kena ada duduk tangan kita Quran. Allah. Cubalah cuba Quran. Quran ni banyaklah kita tengok ayat-ayat Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bagi kita orang mukmin ni, Quran sebagai penyembuh, syifa. Syifa ni bersalah makna dia, bukan penyembuh, pengubat sajalah. Jadi kita kena ada masa untuk kita baca Quran, dekati Quran, fahami Quran, dalami Quran, dan akhirnya insya-Allah.
Alif lam mim. Dah, kata Nabi SAW, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif tu satu, lam tu satu, mim tu satu. Setiap daripada satu huruf Allah Ta'ala akan bagi 10 kebaikan untuk kita, sahabat-sahabat sekalian. 10 kebaikan Allah Ta'ala akan bagi. Kita hebat sungguhlah Quran. Sesibuk mana pun kita, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa. Ustaz Fairuz selalu dengan Quran ni dah. Hafiz Quran lahir daripada sekolah Ustaz Fairuz. Dah, masya-Allah. Dia ada ruang dah peluang boleh hadir. Ustaz Fairuz TTDI. Dah. Untuk hantar anak-anak kita masa yang sama, kita boleh belajar dengan Ustaz Fairuz. Di Quran ni kena ada masa untuk kita baca. Ada masa, Allah. Yang ketiga, Quran ni juga adalah untuk kita hafal. Boleh hafal Quran, sahabat-sahabat sekalian. Dah, kita di peringkat pasti Malaysia, Ustaz Syarahan ketua dia telah pun menetapkan daripada hari Jumaat lepas sampai kepada penghujung ni 28 untuk fasa ketiga kawalan ni. Dia tetapkan 10 ayat kita kena hafal surah Al-Kahfi. Jadi ayat pertama daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, hari ni Selasa dah. Cikgu hari ni ayat ke berapa? Haji Syam ayat ke berapa gini? Kita ni lepas daripada pasti Malaysia amanah taklif kepada kami di peringkat negeri ni, perturukan ke peringkat ELP ataupun peringkat kawasan-kawasan. Jadi kawasan-kawasan, pengurusi kawasan pasti ni semua hari ni satu ayat sehari untuk kita hafal. Hari ni hari yang ke-5 dah ayat. Sepatutnya ayat yang ke-5 kita baca. Mula daripada Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tu kita pun baca, hafal, dalami, hayati, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW jauh daripada fitnah dajjal. Fitnah dunia, fitnah mati dan fitnah hidup kita, insya-Allah, dan dengan beramal dengan Quran. Kena ada masa kena hafal Quran hafal Quran tu. Kalau tak boleh 30 juzuk, baca 3 juzuk. 3 juzuk boleh. Kalau tak boleh, insya-Allah sahabat kita orang-orang hebat ni, tak boleh 3 juzuk 3 surah. Malam baca surah Al-Mulk, baca tiap-tiap malam, insya-Allah. Boleh kita ingat. Lepas tu pagi surah Waqiah, petang surah Ar-Rahman, lepas asar insya-Allah. Jadi kita hafal. Baca dah lama tu kena ingat, boleh ingat dah. Hafal Quran ni 3 surah. Tak boleh 3 surah? 3 surah tak boleh. Tak payah bacalah dah ke mana. Tak payah hafal lah. Hafal kita. Biar ada daya usaha kita untuk hafal Quran. Allahu Akbar. Baik, yang keempat, Quran ini adalah untuk kita tadabbur. Makna dia tu kita kena dalami makna dia. Masya-Allah, hebat sungguhlah. Tengok surah penting qalbul Quran, surah Yasin. Tengok surah Yasin. Mula daripada awal lagi Allah Taala telah meyakinkan kepada kita, bersumpah bahawa Quran ini adalah turun wahyu daripada Allah kepada Nabi untuk kita. Untuk kita jadikan panduan dalam hidup kita ni. Allah Taala tegaskan sebegitu. Jadi kita gunakan, manfaatkan sepenuhnya, sebaiknya Quran waktu ketika mana, terutama dalam suasana keadaan macam ni kita dalami, kita fahami. Yang keberapa dah? Yang keempat. Yang kelima, lepas daripada kita faham, kita beramal dan sampai pada orang lain. Quran ni kita kena beramal dan sampaikan kepada orang lain, insya-Allah insya-Allah. Ustaz Syafiq daripada Kedah, masya-Allah. Allah Akbar. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi besar sungguhlah kelebihan apabila kita mendekati ayat-ayat Al-Quran ni, Allah Taala akan bagi kita kelebihan yang sangat hebat. Dalam bulan Ramadan juga hidup kita, ruh kita ni akan hidup dalam keadaan kita menjaga ibadah fardu, terutama solat, sahabat-sahabat sekalian. Jaga ibadah solat ni betul. Kita nak khusyuk, susah dah mungkin, payah nak khusyuk. Tapi kita kena buat keadaan nak menghala diri kita supaya khusyuk. Biar ada kesungguhan kita tu untuk kita tambah khusyuk dengan Allah Ta'ala. Memang payah, susah, sahabat-sahabat sekalian.
kau tengok kisah yang berlaku kepada Dr. Yusuf Qaradawi, tak silap ustaz dah. Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab sebut sepanjang dia hidup daripada awal sampai kepada hari ini, khusyuknya dengan ibadah solat ni dia sebut kepada kita satu masa sahaja, dia kata. Satu masa waktu ketika tu dia di penjara, penjara Mesir. Penjara Mesir. Dah. Duduk dalam penjara barulah dalam keadaan khusyuk ibadah. Dia cerita pas daripada Allah Taala anugerahkan khusyuk dalam ibadah ni, dia cerita kepada kita. Dalam keadaan masing-masing di penjara dengan sahabat-sahabat dia yang lain ni, nak solat berjamaah hari pertama, minggu pertama tak bagi. Masuk minggu kedua, minggu ketiga, permohonan untuk solat berjamaah diluluhkan. Dulu masing-masing seronok sangat, berhimpun masing-masing. Macam kita kayak gini dah. Keluar lagi tiba-tiba dalam TV sebut hari raya pada tahun ini boleh untuk solat berjemaah, solat masjid surau, seronok. Dah. Apabila dalam keadaan sebegitu cinta dan kasih dia kepada solat berjamaah ni, sahabat-sahabat ni, kalangan Dr. Yusuf Qaradawi kan, masing-masing ni dah nak pilih di kalangan mereka siapa nak jadi imam. Waktu tu siapa nak jadi imam? Dah dia tengok kita tengok dia siapa. Orang hebat-hebat belaka di penjara waktu tu. Dan waktu ketika itulah datangnya Dr. Yusuf Qaradawi dan di kalangan sahabat-sahabat menolak dia. Tolak duduk depan. Dalam keadaan sebegitu duduk dalam penjara, takbir Allahu Akbar, baca Fatihah ni tiap mata dah. Dah. Ayat yang pertama dia sebut, yang dibaca iaitu ayat yang terakhir surah Al-Imran. Satu ayat memberi kesan kepada jiwa dia. Ya ayyuhallazina amanu sabiru, kata dia. Dia ulang, ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allahu akbar. Allah. Dia sebut kepada kita sepanjang kehidupan dia, Dr. Yusuf Qaradawi ni, dia merasa khusyuk dia dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, dalam ibadah solat, iaitu ketika waktu itulah dalam penjara rakaat pertama bersama dengan sahabat-sahabat Allah. Kita Allah tarah kita jauh lagi lah. Itu Allah. Cubalah cuba laksanakan hak Allah Subhanahu Wa Taala sesempurna mungkin, sesebaik mungkin lah, insya-Allah. Kalau tengok pada kitab yang dibicarakan tentang jaga hak Allah, Allah Taala akan jaga kita tu, antara hadis yang Nabi Muhammad SAW sebut panjang hadis dia, iaitu antaranya kita kena jaga hubungan dengan Allah Taala melalui ibadah solat. Sembahyang, jaga solat kita dah. Nescaya Allah Taala akan jaga paling tidak 5 perkara. Paling 5 perkara Allah Taala akan jaga kalau seseorang itu tunaikan hak Allah Taala melalui ibadah solat. Dah, 5 perkara. Yang pertama iaitu berkait dengan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Allah Taala akan jaga perkara ni, iman kita, takwa kita, Allah Taala akan jaga. Dah, jaga. Dah, tu nak buat sesuatu tu, ada kalanya terdetik mata kita ni boleh tengok maksiat. Dah. Tapi waktu ketika itu Allah Ta'ala jaga kita. Dah, Allah Ta'ala jaga kita. Allah. Dia sahabat kita tu sampai kat Tafil Light. Tafil Light tu nak pergi ke straight, nak syalang daripada puncak alam tu. Nak pergi straight. Lepas tu pandang kiri tengok orang puan. Dah. Orang puan pandang je, terpandang. Dah, oh, dia tak pergi straight dah, dia kena ke kanan, ke Meru tu. Dah, Allah Akbar. Nak sebut pada kitanya, Allah Ta'ala akan jaga kita. Pertama, dia ulama sebut, pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga iman dan takwa kita. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga keluarga kita. Allah Ta'ala akan jaga keluarga kita, sahabat-sahabat sekalian. Jaga kita, keluarga. Sebab kita dengan keluarga, dengan anak-anak ni, ada kalanya kita fed up juga, tak fed up ataupun bosan dah.
ana boleh kongsilah lalui selepas sebelum daripada ini kita tak merasai suasana nak mendidik anak-anak kita. Kita lepas kepada isteri kita, pengasuh ataupun kepada pasti dah untuk didik. Dan tiba-tiba berlaku dengan PKP ni, kita lama duduk dengan anak-anak kita. Allah. Dah ikut pada kita jadual lepas subuh baca Quran. Lepas baca Quran rehat sekejap, pukul 10 baca Quran pula. Lepas tu rehat sekejap Zuhur. Lepas pada Zuhur tu baca Quran lagi. Lepas Zuhur sampai waktu dia boleh tengok pukul 3 hingga pukul 4. Lepas asar tu sembahyang berjemaah. Lepas pada solat tu Quran baca sekejap. Lepas baca Quran tu baru boleh main dengan anak-anak kita. Masuk waktu maghrib, lepas garib baca Quran. Sampai waktu isyak. Lepas isyak tutup dengan surah Al-Mulk. Kita rasa gitulah hebat alai nak bina ni. Keadaan. Rupa-rupanya Allah susah. Ya bukan mudah. Bukan mudah dah. Nak didik anak-anak kita ni. Dah. Rupa-rupanya kita kena akur bahawa pendidikan yang melibatkan anak dan rumah tangga kita bukan terletak kepada kita semata-mata, tetapi ingat ia adalah di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah dah jagaan peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Tu kena doa selalu dah. Macam Tubuh Presiden kita dah ayah cik. Apabila ditanya oleh Abang Syahid kita tu doa yang selalu diulang oleh ayah cik, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita kena aman ni insya-Allah ni. Sama-sama jangan lupa dengan doa ni. Tok Guru tak tinggal doa ni. Kalau tengok baca doa, Tok Guru akan baca doa. Sebab rupanya dalam pendidikan anak-anak ni khususnya apabila campur tangan kita secara langsung hebat macam mana modul kita pun, kita jangan lupa pergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena serah kepada dia. Sebab sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelah dah. Akhir sekali. Kita boleh lama ni. Kuliah duha ni, pukul 11 ni, duha ni pun baik. Akhir sekali Ramadan ni sahabat-sahabat sekalian. Dalam bulan Ramadan nanti kita kena ada jiwa jihad, jiwa semangat untuk kita bersedia dengan apa yang Allah Taala hidangkan kepada kita. Bulan Ramadan ni kita kena ambil, kena capai, kena pastikan yang kita ni terlibat. Terutama apa yang berlaku dalam bulan Ramadan antaranya iaitu berlakunya nuzul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, kata Allah Taala. Bulan Ramadan ni turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jadi kita kan ambil peluang waktu ketika itu untuk kita hidupkan dengan suasana Quran.